Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita tahu baru-baru ini viral berkaitan dengan kekecohan di Parlimen, di mana nama salah satu pimpinan Perikatan Nasional yaitu Radzi Jidin yang dilihat antara individu yang dapat dilibatkan dengan kekecohan yang berlaku di Parlimen. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku selepas kita mendengar kepimpinan PN terjerit-jerit di Parlimen? Hari ini pula, saudara-saudara, kejutan baru untuk Radzi Jidin dan semua kepimpinan Perikatan Nasional. Satu artikel dari Harapan Daily. Dalam artikel ini yang bertajuk Siasat Radzi, SPRM digesa. Wah, kita teringat pula berkaitan dengan siasatan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) digesa untuk menyiasat dakwaan rasuah melibatkan ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Dr. Radzi Jidin yang pernah menjawab jawatan Menteri Kanan Pendidikan di dalam pentadbiran terdahulu. Gesaan itu dilakukan UMNO Wilayah Persekutuan hari ini susulan ada dakwaan bahwa ahli Parlimen Putrajaya itu terlibat dalam pemberian kontrak penyelenggaraan sekolah dan pencetakan buku JQAF. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar Gulam Mustaqim mendedahkan beliau menerima 2 mesej tular di aplikasi WhatsApp 2 hari lalu mengaitkan Radzi dengan beberapa individu dalam pemberian kontrak berkenaan. Nah, baru saja selesai kekecohan di Parlimen, tiba-tiba berita ini pula di mana SPRM digesa untuk menyiasat Radzi Jidin berkaitan dengan pemberian kontrak ini, seperti apa yang dinyatakan di dalam artikel dari Harapan Daily ini. Mesej yang kita terima ini melibatkan 2 isu yang besar, di mana mesej ini perlu disiasat tentang isi kandungan dan juga kebenarannya. Mesej yang kita terima ini sebenarnya mempunyai mesej yang melibatkan kepentingan awam, dana dan juga wang negara. Mesej yang dihantar kepada kita itu berbentuk terlalu am. Jadi kita nak minta SPRM untuk siasat lebih dalam dan teliti tentang isu kandungannya, katanya di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Berdasarkan kertas diperolehi, nama Radzi dikaitkan dengan pemberian kontrak kepada seorang kontraktor utama dikenali sebagai Dato' Chia yang didakwa membolot semua proyek selenggara sekolah. Modus operandinya dengan pergi ke sekolah berstatus Pusat Tanggungjawab PTJ dan menawarkan peruntukan ke sekolah secara terus daripada Kementerian Pendidikan tanpa melalui Jabatan Pendidikan Negara atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kenyataan itu turut mendedahkan bahwa satu lagi mesej tular di WhatsApp dikatakan mengaitkan Radzi dengan pemberian kontrak secara terus bagi percetakan buku JQAF untuk prasekolah kepada individu bergelar tengku. Radzi menjadi Menteri Kanan Pendidikan pada Mac 2020 dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin sebagai Perdana Menteri. Nah, sekali lagi nama PN disebut berkaitan dengan satu lagi gesaan SPRM untuk siasat kepimpinan PN ini. Dan bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu dan juga Radzi Jidin sebagai Menteri Kanan Pendidikan pada Mac 2020 di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin ataupun di bawah pimpinan PN menjadi kerajaan. Adakah di sini kalau didapati bersalah, bakal dikenakan tindakan undang-undang? Nah, saudara-saudara, artikel ini dari Harapan Daily, Siasat Radzi SPRM digesa. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian, tuan-tuan dan perempuan, seperti yang kita tahu, Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri, dilantik oleh Perikatan Nasional ataupun kepimpinan Perikatan Nasional untuk menjadi
penasihat kepada 4 negeri takbiran PAS ataupun Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, adakah keputusan dari kepimpinan PN ini menunjukkan bahwa ini adalah satu keputusan yang tepat untuk PN, untuk masa depan PN? Adakah ini benar-benar akan memberikan kebaikan kepada Perikatan Nasional? Bahkan setelah Tun Mahathir dilantik sebagai penasihat pun, timbul spekulasi berkaitan dengan tidak mustahil Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Dan ada yang kata, kenapa Tun Mahathir yang dilantik sebagai penasihat? Tidak adakah pemimpin-pemimpin sehebat Tun Mahathir di dalam kepimpinan Perikatan Nasional? Contohnya Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang, dan juga Muhyiddin Yassin sebagai penerusi Perikatan Nasional, dan juga bekas Perdana Menteri juga yang sudah pasti mempunyai pengalaman yang hebat. Nah, saudara-saudara, satu artikel hari ini mengesahkan pernyataan dari Sanusi. Satu artikel dari Sinar Harian, Sanusi dakwa 4 negeri pembangkang dihalang sertai program kerajaan persekutuan. Nah, adakah 4 negeri ini ya di mana negeri yang dinyatakan oleh PN sebelum ini, di mana penasihat bagi 4 negeri PN, 4 negeri PAS takbiran PN itu adalah negeri ini yang dinyatakan di dalam artikel ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi mendakwa exco dari 4 negeri di takbir PN dihalang untuk sertai program anjuran kerajaan persekutuan. Sanusi berkata, larangan itu termasuk bagi exco sukan di negeri pembangkang yang tidak akan mempengerusikan Hari Sukan Negara peringkat negeri seperti sebelum ini. Sebaliknya, kata beliau, pelaksanaan program itu akan diserahkan kepada pejabat unit penyelarasan pelaksanaan ICU di bawah jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan program berkenaan di negeri pembangkang. Tapi DEPA nak pakai DO pegawai daerah di peringkat daerah, exco sukan DEPA tak mau pakai. DO DEPA nak nampak tak? Saya rasa tak sihat politik macam itu. Awal DEPA pecat Kedah dari Malaysia adakah? Kalau rasa Kedah part of Malaysia, tak patut buat macam itu, menurut Sanusi. Beliau juga berkata demikian kepada media selepas mengadakan mesyuarat bersama lembaga pengarah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, tuan-tuan dan puan, adakah 4 negeri pembangkang yang dinyatakan oleh Sanusi ini? 4 negeri yang di mana Mahathir dilantik sebagai penasihat. Nah, adakah ini satu kesan buruk yang mula ataupun terawal muncul setelah Tun Mahathir menjadi penasihat bagi 4 negeri takbiran PAS ataupun Perikatan Nasional? Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada spekulasi sebelum ini yang menyatakan setelah Tun Mahathir menjadi penasihat kepada 4 negeri PN, bagaimana dengan Hamzah Zainuddin? Bagaimana dengan Muhyiddin Yassin? Adakah Muhyiddin Yassin akan merajuk? Akan merajuk dan membawa keluar bersatu? Disebabkan PAS dilihat lebih memilih Tun Mahathir. Nah, itu hanya menjadi spekulasi. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin, kita nampak beliau adalah seorang pemimpin yang hebat. Namun yang dilantik sebagai penasihat untuk 4 negeri PN adalah Tun Mahathir. Nah, teman-teman, menurut Anda, apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.